Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadiah Balkis binti Surani, nombor matrik A17049 daripada Fakulti Teknologi Sains Maklumat. Penyelia bersama ialah Prof. Dr. Tengku Siti Mariam Tengku Wuk. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang dihasilkan di bawah subtema Teknologi Maklumat iaitu prototipe pembelajaran sebutan mudah bahasa Inggeris. Baiklah, sebagai pengenalan terhadap kajian ini adalah berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggeris. Menurut kajian Nurul Najwa dan Nur Raudiah pada tahun 2016, penguasaan bahasa Inggeris amat penting memandangkan bahasa Inggeris telah pun diiktiraf sebagai bahasa dunia. Seperti yang kita tahu juga, penggunaan bahasa Inggeris kini diguna pakai meluas dalam pelbagai bidang, contohnya ekonomi, pendidikan, teknologi dan macam lagi yang berperanan sebagai bukan sahaja untuk medium berkomunikasi, malahan untuk memperoleh maklumat. Terdapat 4 perkara yang menjadi kepentingan dalam pembelajaran bahasa Inggeris, iaitu kemahiran mendengar, membaca, bertutur dan menulis. Dalam kajian ini, kemahiran yang difokuskan ialah kemahiran bertutur yang memfokuskan kepada aspek sebutan. Sebagai pengenalan juga, saya akan menerangkan berkenaan permasalahan kajian, objektif dan aplikasi sedia ada. Permasalahan kajian ialah yang pertama, keterbiasaan dalam bahasa ibunda yang mempengaruhi terhadap perbezaan sebutan dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Kebanyakan aplikasi sebelum ini telah pun menyediakan pembelajaran sebutan dengan menarik dengan menggunakan sistem transkripsi fonetik iaitu International Phonetic Alphabet (IPA). Walau bagaimanapun, sistem ini tidak biasa diguna pakai oleh selain ahli pakar bahasa. Objektif kajian ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, mengenal pasti kepentingan penggunaan teknik sebutan perkataan dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Dan yang kedua, mereka bentuk model konseptual dan membangunkan prototipe pembelajaran. Ini merupakan perbandingan aplikasi sedia ada. Di sebelah kiri, aplikasi Speak, di mana fungsi aplikasi ini adalah untuk menilai kemahiran sebutan perkataan melalui analisis pertuturan santai bersama karakter sistem. Kelemahan yang dijumpai di dalam aplikasi ini ialah terdapat satu aktiviti sahaja yang boleh dilakukan dan menyebabkan kebosanan kepada pengguna untuk belajar bahasa Inggeris. Aplikasi yang seterusnya ialah Elsa Speak, di mana fungsi aplikasi ini adalah untuk menilai tahap kefasihan sebutan menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence yang menentukan tahap permainan yang bersesuaian dengan pengguna sendiri. Kelemahan yang dijumpai terhadap aplikasi ini ialah penyediaan aktiviti yang terlalu kompleks menyebabkan pengguna keliru pada awal penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir ialah aplikasi Duolingo. Fungsi aplikasi ini ialah menilai kemahiran sebutan perkataan melalui soalan berbentuk permainan dari segi penyusunan ayat dan juga pendengaran audio. Kelemahan yang dijumpai di dalam aplikasi ini ialah ketiadaan bahasa Melayu sebagai bahasa pertukaran yang menyebabkan perbezaan pembelajaran pada penggunaan ayat kepada pengguna. Bergerak seterusnya kepada metodologi dan dapatan kajian. Terdapat 3 fasa yang digunakan dalam metodologi ini iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk dan fasa pembangunan. Bagi fasa analisis, kaedah yang digunakan ialah melalui temu bual dan soal selidik bagi memperoleh maklumat keperluan sistem prototipe sebagai proses awal. Manakala fasa reka bentuk menggunakan metod rujukan rajah kes guna dan ini merupakan hasil maklumat yang diperoleh daripada fasa analisis. Dan yang terakhir ialah fasa pembangunan yang menggunakan reka bentuk papan cerita dan ini merupakan penyampaian ringkas yang diterjemah daripada fasa reka bentuk iaitu rajah kes guna. Bergerak kepada fasa yang pertama iaitu fasa analisis penggunaan teknik sebutan perkataan. Kaedah yang digunakan pada fasa ini ialah temu bual dan soal selidik. Temu bual yang dilakukan adalah bersama pemegang taruh ataupun dikenali sebagai stakeholder iaitu Encik Rizwan Abdul Ghani yang merupakan seorang jurulatih bahasa Inggeris oleh English
ini untuk mendapatkan maklumat tentang pembelajaran bahasa Inggeris yang memfokuskan kepada sebutan. Memandangkan beliau mengeluarkan buku bunyi yang memfokuskan sebutan perkataan tersebut. Dan yang kedua ialah melakukan soal selidik bersama pengguna akhir ataupun end user dan seramai 21 responden dan menjawab sebanyak 7 item, 6 item dan 1 item adalah berkaitan dengan kategori pengguna. Ini merupakan hasil maklumat keperluan pengguna yang diperoleh daripada kaedah yang digunakan pada fasa analisis, iaitu keperluan fungsian merujuk kepada KF. Yang pertama ialah penyimpanan maklumat pengguna yang melibatkan aktiviti daftar akaun dan log masuk. KF2, menu pembelajaran iaitu penghasilan nota ringkas beserta video animasi. Dan KF3, kuis permainan bagi menguji pengetahuan dan kemahiran sebutan perkataan. Bergerak pula kepada fasa seterusnya iaitu fasa reka bentuk model konseptual. Metod yang digunakan ialah melalui rajah kes guna yang menunjukkan aliran maklumat yang melibatkan interaksi antara pengguna dan sistem. Terdapat 5 aktiviti yang berada di dalam rajah kes guna iaitu aktiviti log masuk, daftar masuk, paparan nota dan video, permainan kuis dan paparan skor yang melibatkan interaksi antara pengguna dan sistem. Ini merupakan penghasilan model konseptual yang dihasilkan merujuk kepada metod rajah kes guna. Terdapat 3 komponen yang terlibat iaitu komponen modul, elemen gamifikasi dan multimedia. Manakala teknik yang digunakan ialah teknik manipulasi dan juga arahan. Fasa yang terakhir ialah fasa pembangunan prototipe pembelajaran. Metod yang digunakan ialah melalui reka bentuk papan cerita di mana ia memberi gambaran awal kepada penghasilan prototipe tersebut. Papan cerita yang dihasilkan menunjukkan setiap ID, paparan, elemen dan juga carta alih ringkas tentang pembangunan prototipe pembelajaran ini. Ini merupakan hasil antarmuka prototipe berdasarkan rujukan papan cerita yang dihasilkan. Seperti yang dilihat, terdapat halaman log masuk di mana memerlukan pengguna untuk memasukkan email dan kata laluan. Setelah itu akan dipaparkan dengan halaman menu utama yang mempunyai modul pembelajaran dan modul permainan. Halaman paparan nota menunjukkan salah satu modul pembelajaran yang dimainkan. Manakala halaman pemilihan butang abjad, pengguna boleh memilih butang tersebut dan akan dipaparkan dengan video animasi berdurasi pendek. Ini merupakan antarmuka video paparan animasi tersebut. Dan yang seterusnya ialah modul permainan kuis, di mana halaman ini menunjukkan halaman pemilihan permainan, soalan kuis dan juga paparan skor setelah selesai bermain kuis permainan tersebut tentang sebutan perkataan bahasa Inggeris tersebut. Sebagai kesimpulan, kertas kerja ini memfokuskan aspek pembelajaran cara sebutan dalam bahasa Inggeris dan diharapkan dengan pemahaman konsep yang diperkenalkan dapat meningkatkan penguasaan pengguna tentang sebutan perkataan dalam bahasa Inggeris. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh diambil, iaitu dengan mengadakan tambahan modul pembelajaran yang berkonsepkan mengikut tema. Contohnya berada di majlis formal, tempat kerja, dan cadangan ini adalah untuk menjadikan ianya satu kemudahan pembelajaran yang tidak terhad sumbernya mengikut situasi yang berkaitan. Dan yang kedua ialah dengan penglibatan teknologi artificial intelligence sesuai mengikut kehendak penerapan Fort IR. Memandangkan teknologi ini mampu membaca dan menganalisis tahap penguasaan pengguna dengan lebih teliti. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya pada hari ini berkenaan prototipe pembelajaran sebutan mudah bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih.